Selamat sejahtera kepada pesyarah kami, Puan Tua Meki, saya Hana Datuk Ain binti Abdullah dan Daniel Mukrish ingin menerangkan tentang latar belakang sistem persekutuan atau sedikit penerangan tentang hasil dapatan latar belakang sistem persekutuan. Malaysia merupakan sebuah negara persekutuan. Sistem persekutuan di negara kita mempunyai latar belakang sejarah yang tersendiri. Kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri telah ditetapkan dalam perlembagaan persekutuan. Kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri terjalin dalam pelbagai bentuk memberikan manfaat kepada kerajaan dan kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara. Terdapat juga faktor tertentu yang mengukuhkan sistem persekutuan di negara kita. Prinsip keseluruhan perlembagaan dan penyelarasan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri telah mengukuhkan sistem persekutuan di negara kita. Selain itu, pembentukan sistem persekutuan di Malaysia persekutuan pada tahun 1896 terdiri daripada 4 buah negeri Melayu ditubuhkan berdasarkan perjanjian persekutuan 1896. Ianya juga dikenali sebagai NMDB. Persekutuan tersebut tidak mempunyai agihan kuasa dan fungsi khusus antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Keputusan pentadbiran dibuat oleh Residen Jeneral di Kuala Lumpur sebagai pusat pentadbiran NMDB. Selain itu, kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Pentadbiran kerajaan Malaysia dibahagikan kepada 3 peringkat, iaitu kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Pembahagian kuasa pula, perlembagaan persekutuan memperuntukkan kuasa yang khusus antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri yang meliputi kuasa perundangan dan kuasa pemerintahan, di mana pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri bertujuan melincinkan perjalanan sistem persekutuan serta mengelakkan permasalahan antara kedua-dua peringkat kerajaan. Peruntukan kuasa lebih besar diberikan kepada peringkat persekutuan untuk kerajaan. Peruntukan kuasa lebih besar diberikan kepada peringkat persekutuan untuk mewujudkan kerajaan persekutuan yang kuat bagi menjamin kestabilan dan kemajuan negara. Tiada peruntukan kuasa khusus kepada kerajaan tempatan. Sebaliknya, kerajaan tempatan diletakkan di bawah kuasa kerajaan negeri. Kuasa kerajaan persekutuan pula, pada peringkat persekutuan, institusi yang mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang bagi seluruh Malaysia ialah Parlimen. Kuasa pemerintahan kerajaan persekutuan meliputi perkara yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan sebagai senarai persekutuan. Senarai persekutuan menjelaskan kepada kerajaan persekutuan yang luas meliputi skop kepentingan nasional dan merangkumi semua aspek perkhidmatan berhubung dengan pentadbiran negara. Antara yang terkandung dalam senarai persekutuan termasuklah yang pertama, hal ehwal; yang kedua, pertahanan; yang ketiga, keselamatan dalam negeri; yang keempat, kewarganegaraan; yang kelima, kewangan; yang keenam, perhubungan dan pengangkutan; yang ketujuh, pelajaran; yang ke-8, perubatan dan kesihatan. Kuasa kerajaan negeri, setiap negeri di Malaysia mempunyai Dewan Undangan Negeri, iaitu yang dipanggil DUN, yang mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang bagi negerinya. Kuasa pemerintahan kerajaan negeri meliputi perkara yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan sebagai senarai negeri. Antaranya ialah Undang-Undang Islam; yang kedua, tanah; yang ketiga, pertanian dan perhutanan; yang keempat, kerajaan tempatan; yang kelima, hari kelepasan negeri. Senarai bersama. Senarai bersama ialah perkara yang membolehkan Parlimen dan DUN menggubal undang-undang untuk perkara yang sama. Sekiranya ada pencanggahan lagi ataupun perkara di bawah senarai bersama undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen harus dipatuhi. Antara perkara yang terkandung dalam senarai bersama termasuklah kebajikan awam, biasiswa, perlindungan haiwan liar dan taman negara, perancangan bandar dan luar bandar, kesihatan awam, kebersihan dan pencegahan penyakit, kebudayaan dan sukan, perumahan. Peruntukan tambahan bagi Sarawak dan Sabah. Kerajaan negeri Sabah dan Sarawak diberi kuasa tambahan bagi menyesuaikan kemasukan negeri berkenaan ke dalam persekutuan Malaysia. Antara tambahan kepada senarai negeri bagi Sarawak dan Sabah termasuklah undang-undang dan adat anak negeri; yang kedua, mahkamah anak negeri; yang ketiga, kereta api di Sabah. Antara tambahan kepada senarai bersama bagi Sabah dan Sarawak termasuklah undang-undang dari berhubung dengan perkahwinan, penceraian, penjagaan anak, nafkah dan sebagainya berkaitan dengan undang-undang keluarga. Yang kedua, penyelidikan pertanian dan perhutanan, pergawalan makhluk perosak dan pencegahan penyakit tumbuhan. Yang ketiga, pilihan raya bagi Dewan Negeri. Di bawah Akta Immigration 1963, Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah diberi kuasa untuk mengekalkan kuasa kawalan kemasukan di kediaman di negeri-negeri berkenaan. Peranan kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan merupakan kerajaan peringkat ketiga yang diberi kuasa untuk mentadbir dan melaksanakan tanggungjawab dalam sebuah kawasan tempatan ataupun daerah yang kecil.
Kerajaan tempatan lebih dikenali sebagai pihak berkuasa tempatan PBT dan berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Kerajaan tempatan pula merupakan antara kerajaan negeri dengan rakyat serta berperanan memberikan perkhidmatan kepada penduduk setempat. Fungsi kerajaan tempatan. Fungsi kerajaan tempatan digariskan oleh Akta Kerajaan Tempatan 1976. Akta 171 merangkumi semua jenis kerajaan tempatan seperti Majlis Bandaraya, Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah. Selain itu, kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri juga penting. Kerajaan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri penting untuk memastikan segala usaha pembangunan dapat memberikan manfaat demi kesejahteraan rakyat di seluruh Malaysia. Kerajaan bekerjasama ini antaranya meliputi aspek pembangunan, sosioekonomi, pemeliharaan khazanah negara, perumahan dan keselamatan. Kerjasama pembangunan sosioekonomi pula, bagi menjayakan pembangunan sosioekonomi, kerajaan persekutuan menubuhkan agensi yang dapat memberikan bantuan, kewangan dan kepakaran kepada kerajaan negeri. Kerajaan negeri pula menyediakan tanah untuk tujuan pembangunan kerajaan tanah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Pembangunan tanah. Pada peringkat awal kemerdekaan, kerjasama sosioekonomi tertumpu pada pembukaan tanah baharu pembangunan in situ pada tahun 1956. Kerajaan persekutuan menubuhkan Federal Land Development Authority, FELDA, atau Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan untuk menguruskan dan menyalurkan bantuan kewangan kepada kerajaan negeri dalam usaha melaksanakan rancangan pembangunan tanah baharu. Kerajaan FELDA mendorong kerajaan melaksanakan rancangan pembangunan tanah baharu. Kejayaan FELDA mendorong kejayaan persekutuan menubuh Federal Land Consolidation dan Rehabilitation Authority, FELCRA, atau Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan pada tahun 1966 untuk menyatukan, memulihkan dan membangunkan untuk tanah kerajaan negeri yang terbiar di seluruh negara. Kerajaan pemulihan khazanah negara pula, Malaysia merupakan negara yang terkenal dengan kekayaan flora dan fauna. Bagi mengekalkan warisan biodiversity untuk kepentingan generasi kini dan akan datang, kerajaan pada setiap peringkat bekerjasama mewujudkan rangkaian kawasan perlindungan seperti taman negara dan taman laut. Pengurusan taman negara. Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, pengurusan hidupan liar dan tanaman negara merupakan tanggungjawab bersama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Bagi mengukuhkan kerajaan ini, Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972, Akta 76 diwujudkan pada tahun 1972. Pada tahun 2010, akta ini digantikan dengan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah. Kerjasama persekutuan dengan kerajaan negeri menubuhkan Eastern Sabah Security Command ESSCOM atau Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ikutan percubaan peranan dari Kepulauan Sulu di Kampung Tanah, Lana Tu Sabah pada 12 Februari 2013. Misi ESSCOM untuk meningkatkan keselamatan kawasan Timur Sabah daripada sebarang ancaman melalui kerjasama strategik antara agensi kerajaan. ESSCOM bertanggungjawab mengawasi keselamatan 10 daerah dari Pantai Timur Sabah yang dikenali sebagai Eastern Sabah Security Zone ESS Zone atau Zon Keselamatan Timur Sabah. Kewujudan ESSCOM untuk menambah baik aspek keselamatan membuktikan komitmen kerajaan pada setiap peringkat dalam usaha mengembalikan semula ketenteraman demi kesejahteraan rakyat Sabah. Kerjasama kerajaan persekutuan dari kerajaan negeri dan kerajaan negeri dalam pelbagai bentuk mempelihara usaha ke arah kesejahteraan rakyat. Kerjasama ini memberikan iktibar kepada